wabarakatuh. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nashkuruh wa nusalli wa nusallim ala habibina al-Mustafa Muhammadun wa aluh. Kuliah kita pada malam ini menyambung baru halaman 6 baru ni. Yang di bawah sekali itu, demikian lagi setengah daripada orang yang memeliharakan sembahyang dan mendirikan seperti yang disuruh oleh Allah dan Rasulnya, hendaklah ia mengetahui dan mengerjakan daripada segala rukunnya. Itu senang faham dah. Yang Allah perintah, Rasul perintah, sempurnakan semayang berdasarkan kepada hadis sallu kama ra'aitumuni usalli. Kamu semayang seperti mana kamu tengok aku semayang. Jadi yang sampai kepada kita dengan cara mutawatir, semayang itu diperhalusi dalam kitab ini. Maka semua rukun semayang hendaklah ditunaikan sepenuhnya. Maka arti rukun semayang itu, arti rukun itu ibarat daripada sukun yang ia kejadian yang masuk dalam mahiyahnya dan tidak dapat dijabarkan dengan sujud sahwi. Maknanya rukun semayang adalah tubuh badan kepada semayang itu sendiri. Tubuh badan ada anggota-anggotanya, dan anggota kita termasuk dalam badan kita. Tak dinamakan badan, melainkan semua anggota-anggotanya masuk. Sembahyang ada rukunnya. Sembahyang, rukun sembahyang itu termasuk dalam sembahyang. Dia adalah anggota-anggota sembahyang. Bila kesemuanya berdiri, semua rukunnya sempurna, maka sempurnalah sembahyang. Kalau rukun tidak sempurna, maka tidak sempurna sembahyang. Kalau tinggal rukun ini, tak boleh ganti dengan sujud sahwi. Tak boleh ganti. Dia tak macam dengan sunat arba'at, nanti kita akan jumpa. Tak boleh ganti. Kalau kita semayang, tertinggal rukun, kena balik semula ke rukun itu. Macam kita semayang rakaat yang pertama, tak tahu pasal apa, terlupa rokok. Rokok lupa. Terus sujud air. Dekat tayat akhir dah, baru teringat. Tadi rakaat yang pertama aku tak rokok pun ni. Jangan berhenti semayang. Jangan batalkan. Balik semula ke rokok. Ke tempat yang belum rokok tadi. Balik semula ke tempat rokok tadi. Maka baru rokok. Itu baru dalam rakaat yang pertama. Lepas daripada rokok tadi itu, kira tak ada apa-apa lah. Sap-sap soy lah. Hilang. Itu maknanya, maka rukun semayang, sebahagian daripada semayang itu sendiri, kalau ditinggalkan satu rukun, tidak boleh ganti dengan sujud sahwi. Dia kena balik semula ke tempat di mana rukun itu tertinggal, baru teruskan semayang. Okey, senang tu. Dan sekarang maka barang yang dijabarkan, dipaksakan dengan sujud daripadanya ialah sunat arba'at. Sunat arba'at ini jika tertinggal, arba'at maknanya separuh daripada wajib. Di perkataan ba'dul wajib, setengah daripada wajib. Arba'at setengah. Maksudnya dia tidak penuh sebagai wajib, tapi tak sampai kepada sunat. Tapi sampai kepada sunat, tapi dia separuh wajib. Saya akan jumpa nanti. Yang itulah sahaja yang dijabarkan ataupun yang dibolehkan, yang disunatkan kita sujud sahwi. Sunat hai'ah selain daripada sunat arba'at tadi tidak dijabarkan, tidak dipaksa, tak diminta kita sujud sahwi jika tertinggal. Tinggal lah. Dinamakan hai'ah tu, yang sujud sahwi itu selain daripada sunat hai'ah. Kalau sunat hai'ah kita akan jumpa nanti, tidak disunatkan sujud sahwi. Maka rukunnya, rukun semayang itu 13. Itu biasalah sudah sebut. Pertamanya niat. Ini ada masalah sikit.
nak kena reti balik, nak kena faham balik, nak kena halusi balik yang nama niat itu pada kita lah. Saya terangkan bagi luas sikit. Dalam mazhab lain, Hanafi, dia niat dalam sembahyang ini khasnya haji dan semua lah. Dia tidak niat daripada mula tu. Dia kira niat bila kata orang azan ke, dia nak sembahyang ke, dia pergi ambil sembahyang tu dah kira niat tu. Dia mari nak sembahyang tu, berdiri Allah Akbar dia. Sebab tu harap sembahyang kita nampak begitu. Dia tidak memastikan niat itu pada tempatnya, pada waktunya, bila dia begitu umum. Sebab tu niat pada mazhab Hanafi khasnya, dia tidak menjadi rukun. Dia balik kepada hadis itu, innamal amalu binniyat, semua buat atas niat. Niat bila-bila boleh. Kalau Hanafi maknanya tuan-tuan, daripada rumah start kereta nak bagi Darul Syifa tu, nak sembahyang maghrib, itu dah niat tu panjang. Blind dengan kita sikit, sebab kita ni agak halusi, agak begitu detail. Sebab tu maka niat yang kita pakai dalam makna syarak tu dah qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lik. Dia cukup tertib dan cukup sistematik. Yang dinamakan niat itu menyahajai akan suatu hal keadaannya disertakan dengan awal perbuatan. Qasdu syai'in, kita qasad. Kalau niat itu dia umum. Niat macam kita niat nak puasa besok, baru niat saya baru ingat, dan esok nak pergi Jumaat, itu niat umum. Tapi kalau qasad, jazam di hati, hati telah sampai kepada peringkat sekarang baru masa nak buat. Yang sebelum tu umum. Tu qasdu syai'in, kita qasad, mana kita jazam, kita putuskan di hati kita untuk melakukan suatu ibadat, muqtarinan bi fi'lih, disertakan dengan awal perbuatan. Muqtarinan disertakan dengan perbuatan. Niat terus buat. Itu yang kita ada usali, yang nak usali lah, tak usali tak apa. Tu, kita nak semayang, kita duduk atas tingkat, berdiri atas tingkat semayang, barulah kita niat. Itu qasdu syai'in, kita niat melakukan semayang, muqtarinan, diikuti, disertai dengan perbuatan semayang. Allahu Akbar. Itulah pada kita niat yang kita kehendaki. Okey. Kalau ini, kalau apa yang ini tu qasdu syai'in muqtadiran bi fi'lih, kita qasad, kita putuskan jazam nak melakukan suatu ibadat yang diikuti dengan perbuatan dia, itu niat pada kita yang dipakai dalam syarak kita. Okey. Maka tempatnya itu pada hati. Niat itu memang tempatnya memanglah pada hati. Maka jika adalah sembahyang itu fardu yang lain daripada Jumaat, maksudnya kalau Jumaat tak ada lain dah, dia fardu menyang. Tak ada usolli sunnatul Jum'ati, tak ada. Sembahyang sunat Jumaat, mana ada sunat Jumaat. Sebab tu dia kecualikan. Sebab sembahyang ada yang fardu, ada yang wajib, ada yang sunat. Disebut di sini mengatakan bahawa jika adalah sembahyang itu fardu daripada Jumaat, qasad, hendaklah ia mengqasad dengan hatinya, hendak mengerjakan sembahyang. Satu, ta'arabkan fardunya, ta'yinkan waktunya. Maka yang tiga itu dinamakan qasad, ta'arab dan ta'yin. Dialah dihalusi supaya barang itu jadi nyata kepada kita. Yang nama niat kita ada agak detail. Senang ceritanya, ambil tiga perkataan tu. Aku sembahyang fardu apa? Isyak. Tiga ni yang menjadikan qasad, niat aku sembahyang. Ta'arad, menentukan sembahyang apa? Isyak, maghrib, subuh, sunat, tarawih, dua. Ta'yin, katakan fardu apa?
Kita sebab kita sembahyang ada yang fardu, ada yang sunat. Macam tahiyatul masjid, sunat. Sembahyang itu qasad, ta'arrad, sembahyang apa? Sunat atau wajib? Yang kedua, fardu. Fardu apa? Ada fardu Isya, ada fardu Asar, maka aku sembahyang fardu Asar, aku sembahyang fardu Maghrib, aku sembahyang fardu Isya. Itulah rukun ataupun yang dikehendaki qasad, ta'arrad dan ta'yin. Kalau tiga tu dah ada dalam masa niat itu, maka sempurnalah niat kita berdasarkan kepada pandangan. Kita akan jumpa dia ulama yang muktabar dinamakan niat, barulah dipanggil niat. Niat sembahyang, sembahyang fardu, waktu apa? Qasad, niat, ta'arad, fardu, ta'yin, waktu apa? Itu dikatakan. Maka hendaklah ia hadirkan yang tiga ini. Tiga tadi. Hadirkan, pastikan berlaku dan niat kita yang tiga itu. Di mana tempat dia? Di takbiratul ihram. Allahu Akbar itu. Tapi janganlah sampai kerana nak niat itu sampai Allahu Akbar. Dekat patutlah. Dah itu orang baru Islam kot. Sebab yang sahabat-sahabat kita baru Islam ni jangan ditekankan sangat. Ni saya mengajak orang tua-tua ni, orang veteran ni. Lu tekan yang tu pada orang baru Islam, jadi kawan kita beratlah. Sebab tu maka saya ulang balik bahawa ini bagi orang yang telah sampai kepada peringkat tak payah dah. Memang Allahu Akbar dah nampak ke semua dah. Sembahyang apa, fardu ke sunat ke waktu apa, nampak dah. Sebab tiga tu yang besar sekali. Itu saya katakan bahawa dia tak. Okey. Maka hendaklah ia hadirkan yang tiga ini pada takbiratul ihram. Maka jika ia sembahyang itu Jumaat, ini boleh sebut. Kalau nak dalam sembahyang Jumaat macam mana? Ditambahi imam jika imam, atau makmum jika dia makmum. Kerana sembahyang Jumaat itu syaratnya berjamaah. Sebab tu kita kalau sembahyang Jumaat ini, kalau kita berjumpa dalam satu keadaan di mana imam tidak, pada kita lah, pada orang yang faham sangat, memang dia melakukan perkara yang khata' fahish, kesalahan yang boleh mencacatkan sembahyang. Adakah boleh kita mubarakah? Mubarakah gapo agak sembahyang maghrib, sembahyang Jumaat itu tak boleh sembahyang seorang. Kena sembahyang jemaah, kena sembahyang juga. Tak payah mubarakah. Habis apa buat? Lepas sembahyang Jumaat itu, kalau yakinlah sembahyang Jumaat tidak sah, kita kena buat zuhur. Berlaku ni banyak berlaku. Sebab tu maka sebab dia tidak ada pilihan dah, kena buat dengan jamaah. Lain dengan sembahyang waktu. Sembahyang waktu ni boleh sembahyang munfarid. Kalau imam tidak sah pada kita dan sebagainya, sah tidak sah, mubarakah. Sebab mudah. Kalau dah pasti dia salah, ikut apa orang salah? Kita disuruh ikut ni kalau dia betul. Sebab tu daripada mula dah jadi dasar dah. Abu Bakar dilantik jadi pemerintah. Khalifah pertama dikatakan ati'uni ma ata'atullah fikum. Fa in asaituhu fala ta'ata li alaikum. Dia beritahu dah. Kamu taat kepada aku, kamu ikut aku selagi aku taat kepada Allah dan Rasul. Kalau aku derhaka Allah Ta'ala, jangan taat aku. Fala ta'ata li alaikum. Sama Umar, sama Osman, sama dengan Ali. Sedasarnya selagi betul, cerita sembahyang biasa lah. Imam betul, tak ada apa nak lawan dia, nak tegur dia, ikut je. Kalau dia tak betul, tegur. Kalau dia tak boleh tegur dia di belakang, sembahyang Jumaat, sembahyang jemaah orang ramai, imam jauh di belakang nak tegur macam mana? Dia dengar macam mana? Tekan nak pekik belakang melulung macam orang histeria pula. Sebab saya kena ikut, tapi boleh mubarakah. Okey.
Kerana sembahyang Jumaat itu disyaratkan berjamaah daripada awal sembahyangnya. Daripada awal, bukan sampai tengah-tengah, pada ujung. Jika sembahyang qasar bagi orang yang musafir, maka ditambahi qasar pula. Kalau kita dalam keadaan safar, besok saya safar, besok saya ke Terengganu pagi. Safar, kita nak sembahyang Jumaat di mana dalam safar, kita boleh jamak di antara zuhur dengan asar, jamak takdim. Bila sembahyang Jumaat, kita niat sembahyang jamaat itu jamak dengan asar, qasar. Pada Jumaat kita jadi makmuman. Pada sembahyang yang kedua, sembahyang asar yang jamak takdim tadi, kalau ada orang yang boleh kita combine bersama sembahyang, boleh sembahyang pula jamaah. Kalau tak ada orang lain, kita seorang sahaja yang musafir, sembahyang munfarid, sembahyang seorang. Tapi saya nak tekankan, saudara tahu dah, memang boleh dijamakkan, dihimpunkan sembahyang Jumaat pada hari Jumaat dengan sembahyang asar jamak takdim. Dalam kitab-kitab Fathul Wahhab, dalam kitab Fathul Mu'in, dalam kitab Iqna disebutkan, dia kata wal jum'atu kaz-zuhri fi jawazi al-jam'i bainahuma taqdiman la ta'khiran. Sembahyang Jumaat adalah seperti sembahyang zuhur dalam konteks boleh dijamakkan di antara Jumaat itu sebagai zuhur dengan asar, jamak takdim boleh, jamak takhir tak boleh. Takhir macam mana agak? Tapi dia nak habaq begitu supaya terang. Tapi boleh. 2 rakaat sembahyang Jumaat, dapat pahala jemaat sepenuhnya. Imam bagi salam, kita bangun balik, baca iqamah balik, sunat untuk sembahyang zuhur, sembahyang asar, lepas tu sembahyanglah 2 rakaat jamak. Sedikit komen, sedikit ingatan. Bolehkah tidak selepas kita sembahyang Jumaat itu kita layan ataupun kita baca doa yang imam kadang-kadang tu imam dia wirid agak panjang sikit dalam sembahyang Jumaat ataupun dalam sembahyang Maghrib, semua samalah. Dalam sembahyang Isya kan semuanya imam tu wirid panjang sikit. Adakah semestinya jamak itu dibuat terus menerus ataupun bolehkah tidak kita tunggu bersama-sama dengan imam sampai habis imam tu dia nak buat apa, wirid ke, dia baca doa ke, habis tu baru kita nak sembahyang jamak kemudian. Itu soalan. Sudah faham kan? Jawapan. Sembahyang jamak adalah sembahyang yang disunatkan muwalah berturut-turut. Lepas bagi salam, sunat. Dia boleh qamat dan sambung sembahyang yang lagi satu yang dia buat takdim, sunat. Dan dibolehkan kita pas bainahuma, kita pisah antara kedua sikit tu, qadran yasiran boleh, satu kadar yang munasabah lah. Kalau nak baca doa sikit tu kira sikit lah, boleh buat. Tu qaul yang pertama. Qaul yang kedua pula ada pandangan dalam mereka. Dalam kitab Fathul Wahhab pun ada, dalam kitab Fathul Qarib pun ada, Zabsak pun ada. Qaul yang kedua kata boleh dijamakkan selagi dia berada dalam waktu pertama. Panjang pun boleh. Selagi berada dalam waktu pertama. Tetapi itu kita ada peluang bertanya kemudian. Sabar kejap, kita tempoh kemudian. Kalau kita beramal dengan amal-amalan yang biasa dilakukan, bahawa al-muwalah itu merupakan bahawa satu daripada keperluan jamak. Sebab jamak tu yang dikumpulkan.
Kalau dikumpulkan, satu semayang, yang kedua semayang, baru jamak. Tapi kalau dah semayang awal hari Jumaat, awal waktu kita semayang, ataupun bayar zuhur, itu semayang, lepas tu tak jamak, dah jamak pada akhir waktu pula, ketika itu maka dia bukan jamak dah. Walaupun dia bolehkan juga, tapi dia bukan jamak yang sebenar. Ambil yang senang. Yang senang maknanya jamak itu dibuat secara muwalah. Muwalah ini maknanya turut-turut. Kalau kita kadang terpaksa kena ikut imam sekejap, maka boleh ikut imam sekejap. Kadang kalau saya jadi imam dalam semayang zuhur, ataupun jadi imam dalam semayang yang membolehkan jamak, tapi saya nak jamak juga, maka biasanya, kerana biasa amalan lepas daripada semayang kita baca doa, biasa, tak baca pun tak apa. Zikir seorang pun boleh, ramai pun boleh. Tapi tak apalah, yang pentingnya kita ambil masa sekejap untuk menyelesaikan yang pertama, baca doa, lepas tu boleh pula jamak. Al-amru fihi muttasa'un. Urusan agama yang hal macam ni, dia ada kelapangan, ada keluasan yang boleh kita buat. Kebiasaannya kita buat dengan cara berturut-turut. Okey. Maka disyaratkan niat qasarnya itu dalam takbiratul ihram. Itu disyaratkan niat qasar itu, qasar semayang ataupun jamak semayang itu dalam takbir ihram. Dan jika ada semayang itu sunat yang mempunyai waktu atau yang mempunyai sebab, maka disyaratkan adalah niat itu dua perkara. Pertama qasad, yang kedua ta'yin. Seperti mana kita semayang sunat subuh sebagai contoh, sunat maghrib sebagai contoh. So, sunat tu ada waktu dia. Waktu dia bila? Sebelum semayang subuh. Sebab lepas semayang subuh dah tidak ada sunat dah. Yang ini disyaratkan dalam niat itu dua saja. Ada qasad, ada ta'arad. Tak boleh ta'yin. Qasad semayang, ta'arad sunat. Dua tu yang mustahab. Okey. Disyaratkan niat hukum lain. Dan dua hari raya, macam semayang dua hari raya pun, raya adha, raya fitrah, itu yang disyaratkan dalam tu ta'arad, qasad dengan ta'arad sahaja, dengan tak payah ta'yin. Jika ta'yin, lagi baiklah, lagi sempurna. Dan sunat gerhana matahari, seperti hadirkan aku sembahyang, seperti aku sembahyang gerhana matahari atau gerhana bulan, atau aku sembahyang hari raya adha atau fitrah, cukup dah. Jika ada sembahyang iaitu sunat mutlak, sunat mutlak ini macam kita sembahyang yang tidak ada waktu, tak dikeranakan dengan sebarang kerana, cuma kita sembahyang. Orang tak kata usolli sunnatal mutlaqi. Jadi usolli sunnata lillahi ta'ala. Jika nak usolli lah, duk ulang sekok, duk komputer, kena tak. Memanglah benda tu benda tak payah, yang penting niat. Yang sebut tu tak payah pun tidak mengapa, kena nak sebut-sebut. Yang pentingnya niat aku sembahyang sunat. Mutlak tu tak payah sebut. Dengan sendiri jadi dia sunat mutlak. Sunat mutlak ni sunat yang kita buat pada bila-bila masa. Kalau ada waktu ke tengah malam, dah jadi sunat witir. Maksudnya jadi sunat tahajud. Akhir dengan witir. Ada nama dia. Kalau kita sembahyang duha, ada sunat duha dia. Tapi ada masa-masa pula tu yang kadang lepas zuhur, kita di masjid haram ke, masjid biasa lepas zuhur, nak tunggu kita sembahyang asar dalam masjid, apa nak buat? Nak sembahyang. Sembahyang apa? Ya? Kalau ada outstanding sembahyang, hutang sembahyang Allah Ta'ala, so bayar hutang dulu, qada lah yang lama-lama itu. Kalau qada semua dah selesai dan sebagainya, dan kita ni ada kereta ni jalan 17J, nombor kereta WKD 7431, menghalang jalan tu, rumah nak keluar tak boleh. Betul saya sebut, so kena hati-hati, jangan sampai jiran kita
tak seronok dengan kelas kita. Lagu dia suruh minta tolong nombor kereta WKD 7431, tolong segera perbetulkan, ubah. Okey. Maka bila sembahyang sunat tadi itu yang kita lain daripada qada, maka sembahyang sunat. Aku sembahyang sunat rakaat Allah Taala. Lepas bagi salam pula, bangun pula. Aku sembahyang sunat rakaat Allah Taala. Allah. Maka itu dipakaikan sunat, itu dipanggil sunat mutlak yang boleh dibuat. Itu yang paling banyak sebenarnya sahabat-sahabat buat. Kalau hari Jumaat, sahabat ada yang masuk pagi daripada duha dia sembahyang sampai kepada bunyi azan. Itu dipanggil yang mutlak, terus sembahyang dan tidak menjadi satu halangan. Sebab maka memadalah niat satu perkara jua, iaitu qasad hendak mengerjakan sembahyang. Kita itu macam sunat mutlak tu cukup dengan qasad saja. Aku sembahyang, cukup dah. Nak tambah sunat boleh, tapi jangan mutlak saja. Dan sunat melapazkan niat dengan lidahnya. Sebab kita dalam mazhab Syafi'i, fatwa Imam Nawawi baik, daripada ulama besar dalam mazhab Syafi'i, memang itulah sunat melapazkan niat dengan lidahnya. Bagi orang yang tak mau, tak boleh, ataupun pada mereka tidak boleh melapazkan niat, maka tak payah lapaz. Jangan sampai kita bawa benda khilaf menjadi nizam. Benda khilaf, benda yang ulama-ulama tidak semua pakat pandangan. Dia ada 2-3 pandangan, 2 pandangan. Khilaf ini tak sama. Maka jangan ubah daripada khilaf menjadi nizam. Nizam ni kita bergaduh. Bergaduh ni kita boleh sampai masa muka. Apa dia? Bila orang yang baca usalli, kita pergi kata bid'ah dekat dia, bid'ah masuk neraka. Jadi siapa tak marah? Siapalah kita ni nak menyanggahi ulama-ulama besar yang berautoriti. Kalau ini kitab ini, hatta kalau kata Syekh Daud Patani ini saja pun, malah saya report tadi, saya katakan bahawa ulama-ulama besar dalam mazhab Syafi'i macam Nawawi sendiri, siapa mereka itu? Kalau banding orang yang sealim-alim zaman ini, nak ambil besar kuku dia pun tak ada. Kealiman, keilmuan orang-orang tu. Dan dia beristihad lagu tu, mungkin dia telah melalui zaman sampai ke zaman tu, zaman dia orang Arab yang tak tahu niat ke mana, tak tahu apa dia benda, dia ajar. Dia kata kita sebut dengan lidah dulu tu. Dia ada hujah, dia ada hujah mengatakan bahawa dalam konteks niat ini dah bukan ke semua keadaan Nabi tidak pernah sebut niat dengan jahar. Macam sabit hadis sahihnya dalam kes haji Nabi sebut, orang semua dengar labbaitu hajjatan, labbaitu umratan lillahi ta'ala. Itu dia sebut dengan jelas. Itu semua pakat. Nabi pun sebut pada ketika itu, sama ada nak taklim, nak mengajar orang, ataupun kerana itu sunnah yang jelas dia, maka ulama dia kiaskan, dia sama ibadat juga, maka dia sebut dalam ni dia sunat melapazkan niat dengan lidahnya dahulu daripada takbir, dan menyebutkan bilang-bilang rakaatnya atau rakaatillah ta'ala. Macam orang pergi kerja haji lah, dia nak beli satu barang, Arab tu tak dia cakap Melayu, dia faham kata Arab tu letak 10 riyal, nak minta kurang macam mana? Dia tak boleh. Yang teringat pun dia kata, Syekh, 4 rakaat boleh? Arab tu faham tu. 4 rakaat tu dia faham. Sebenarnya hendak 4. Ambil tak boleh. Ini dah guna. Ada seorang Melayu pula, dia sesat. Dia tak jumpa balik tempat markah, tempat apa namanya,
tempat dia nak bunuh dia. Tak jumpa. Saya jumpa orang Arab. Dia nak habakkan dia sesat macam mana? Ini mudah ya. Ana balin. Tapi Arab faham tu. Dia faham wala balin. Syekh, ana balin. Kadang dia bahasa yang penting tu orang faham kan. Soal grammar silap tu Allah kira apa tu saya kata dia boleh faham tu. Naik bas ramai-ramai tu sebut tu dia satu nak perut nak bonti nak suruh bas bonti macam mana dia tak tahu apa. Syekh sadaqallahul azim. Driver faham. Maknanya Quran, orang baca Quran dia habis sadaqallahul azim dia. Syekh sadaqallahul azim. Okey. Dia bonti, poin nak terberak. Okey, sebab tu saya poin besar saya memang poin yang kena ulang. Kalau saya berpendirian dari dulu, selagi ada ruang dalam Islam ini kita berkhilaf, kita berselisih pendapat, kekalkan khilaf. Jangan berubah menjadi dia nizam. Sebab nizam diharamkan, masa muka diharamkan. Kalau siapa, kalau saya pun, kalau saya habaq saudara ke saudara buat bid'ah masuk neraka, saudara marah. Tengok hujah saya dulu apa yang saya buat. Lepas tu elakkan. Dan contoh cukup banyak tau. Dalam zaman Nabi cukup cantik Nabi ajar. Tengok Nabi ajarkan sahabat berkhilaf. Dia ajar berkhilaf. Tapi dia rawat cukup cantik. Lepas perang Badar, Islam menang. Tawanan perang musyrikin ramai. Apa nak buat dengan tawan ini? Perang yang pertama ni. Perang yang pertama berlaku perang Badar, Islam menang. Kita syahid belas-belas orang. Kufar mampus puluh-puluh orang. Kemudian kita dapat tawanan perang ramai orang-orang, 80-an orang juga tawanan perang. Nabi kumpulkan sahabat. Dia kata, aku nak tanya pendapat kamu, apa kita nak buat dengan tawanan perang ni? Biasanya dalam semua masalah rumit, bila Nabi tanya begitu kepada mana-mana orang pun senang jawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Kamu tak tahu? Tapi yang ni tak. Dia tanya Umar. So Umar ni banyak pandangan-pandangan dia, dikatakan dia mendahului wahyu. Sebab tu Umar diberi keutamaan. Umar, apa pandangan kamu kepada tawanan-tawanan perang Badar? Umar kata, dia banyaklah cerita saya ringkas. Umar kata, bunuh mereka ke semua. Dia balik kat Abu Bakar. Abu Bakar, apa pandangan kamu kepada tawanan Badar? Ampunkan mereka dengan biar mereka tebus diri mereka dengan pidak. Bayar duit. Lagi seorang sahabat besar nama dia Abdullah bin Rawaha. Dia ketua perang. Abdullah, pandangan kamu apa? Rasulullah, kita berada di kawasan yang banyak pokok mati. Kayu api banyak. Kita kumpul kayu api itu, kita nyala api, kita bakar semua dalam api. Saya sahabat lain, saya nampak macam Umar. Sahabat lain, saya Abu Bakar. Nampak lain, Rawaha. Khilaf. Tengok Nabi awak macam mana. Nabi merawat atau memberikan gambaran itu Islam. Umar, pandangan kamu itu bunuh, imbas-imbas pandangan yang telah diambil, pendirian yang telah diambil oleh Nabi Allah Nuh alaihi salam. Bila berhadapan dengan kaum yang begitu stubborn,
kaum yang begitu keras, kaum yang tak mau beriman dan sebagainya. Nuh kata apa? Nuh kata, Rabbi la tadar lil kafirin alal ardi dayyara in tadarhum yudilluka an sabilillah. Ya Allah, janganlah kamu biarkan seorang pun atas bumi ini ada orang kafir. Kamu ambil mereka, musnahkan, bunuhkan semua mereka. Kalau kamu tinggal seorang saja, benih dia itu akan terus menumbuhkan kufur kepada Ya Allah. Dan sama dengan pendirian yang Nabi Musa buat menghadapi Fir'aun. Musa kata apa? Rabbana tmis ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawul azabal alim. Dah hot lampau dah, tak larat semua dah. Ya Allah, musnahkan semua harta mereka, tanam harta mereka, hilangkan harta mereka, tambatkan hati mereka, jangan bagi mereka beriman, azab mereka cukup-cukup. Ada pendirian kamu itu pada Nabi dahulu. Oleh Abu Bakar, pendirian kamu ini ada pendirian yang Nabi-Nabi dahulu buat. Nabi Isa alaihissalam dalam menghadapi kaum dia, Bani Israel, tak beriman. Dia kata apa? Dia kata, in tu'adzibhum fa innahum ibaduka wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ya Allah, jangan azab mereka ya Allah. Beri hidayah kepada mereka, jangan azab. Kalau kamu azab mereka ya Allah, katakan mereka hamba-hamba kamu. Dan kalau kamu ampunkan mereka ya Allah, memang sifat kamu suka mengampun, kamu aziz, maha perkasa dan maha baik, al-hakim, maha bijaksana. Maknanya semua pandangan kamu itu ada asas. Umar tak terasa tegilan, Bakar tak tegilan, Rawahah tak tegilan. Sekejap datang Jibril, datang ayat, ma kana linabiyyin an yakuna lahu asra hatta yuskhina fil ard. Tak boleh bagi peringkat ini ni, peringkat Islam boleh nak berkembang ini ni, kamu nak simpan macam pandangan Abu Bakar, nak simpan orang-orang asra, tawanan, duduk di rumah kamu dan sebagainya. Kamu belum lagi teguh, kamu belum lagi dapat menguasai mereka, mereka akan sabotaj kamu. Tak boleh lagi. Ada peringkat lain boleh. Maknanya Quran suruh bunuh. Itu satu contoh yang saya kata merawat. Cuba tengok satu masa pula, Allah bin Mas'ud, seorang pakar Al-Quran. Satu hari dia mendengar seorang sahabat baca Quran. Waktu ayat yang sama juga, hari lain dia dengar Nabi baca Quran, ayat yang sama. Tapi dia tahu mengatakan bahawa Nabi baca berlain dengan sahabat baca. Khilaf, selisih, kompleks, dispute. Allah bin Abbas mengadu dekat Nabi, ya Rasulullah, si fulan itu baca Quran tak macam kamu baca. Nabi melihat muka Ibnu Abbas lama-lama, sampai Ibnu Mas'ud kata, fa'araftu fi wajhil karah. Aku tengok jelingan dia dengan air muka dia, aku tahu Nabi marah kepada aku, Nabi benci kepada aku. Tapi aku tunggulah apa hukuman. Dia kata, ya Abdullah, kilakuma muhsin. Wahai Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Allah Ibnu Mas'ud, jangan demikian. Semua kami melakukan kebaikan. Jangan nak berkhilaf-khilaf. Kaum-kaum sebelum kamu karena banyak khilaf lah, maka mereka telah binasa. Ya, biar ada ruang
yang bolehkan didamaikan ataupun dilembutkan. Kerana kita bukan bincang soal tu, cuma saya katakan banyak sangat yang Nabi tunjuk tu, cukup halus dia rawat. Khilaf para sahabat misalnya, kalau dengar dah cerita khilaf ni rupanya di antara dua sahabat besar, satunya Umar sendiri, yang keduanya Ibnu Mas'ud juga. Bila mereka dua-dua ini pergi ke padang pasir, maksud jalan padang, satu mission padang pasir, memerlukan kepada mereka sembahyang mandukan kepada mereka mandi junub dalam padang pasir, air tidak ada, maka kedua-dua, maka Ibnu Mas'ud juga berijtihad, dia qiyaskan mandi wajib, mandi junub dengan air kena mandi, kena badan kau semua, maka ijtihad dia kena stand masuk dalam pasir. Saya beritahu dah. Tapi Umar kata, aku betul, walaupun qiyas itu aku nampak, tapi aku tak nampak demikian. Sebab ayat Quran mengatakan bahawa disebut tayammum sahaja, Quran kata sapu muka, sapu tangan. Tak pernah ada dalam Quran mengatakan tayammum itu jika tak ada air maka stand masuk dalam pasir, tak pernah ada. Tapi mereka boleh berdamai, boleh semayang, boleh jadi imam seorang dan sebagainya. Balik-balik jumpa dengan Nabi. Nabi tidak boleh. Nabi mengatakan at-tayammum hakadha wa hakadha. Maknanya saya nak sebutkan banyak contoh sangat yang begitu halus orang merawat khilafiyah itu. Macam seorang Muhammad bin Bakr, seorang fuqaha sab'ah, yang seorang ahli fiqh yang termasyhur di Madinah. Orang besar, ilmu yang cukup luas. Dia pergi ke kampung-kampung berdakwah, orang tanya dia bahawasanya, apa hukum baca Fatihah di belakang imam? Imam, makmum, orang makmum ni nak baca Fatihah ke tidak? Kan jadi masalah sampai sekarang ini. Tengok apa dia jawab. Dia kata, in qara'taha falaka fis sahabati uswatun wa illam taqra'ha falaka fis sahabati uswatun. Hang tanya aku tentang baca Fatihah belakang imam kan? Kalau hang baca, memang ada sahabat dulu baca, hang baca. Kalau hang tak mau baca, jangan baca. Ada sahabat yang tak baca. What's problem? So, tengok dia merawat tu. Dia tak terus mengatakan bid'ah tak betul. Kita yang jadi masalah ni. Mudah sangat kita yang kurang ilmu ni nak, bila orang buat sikit kata nak melahirkan daripada yang dalam hati itu ke lidah. Nak lahir dalam hati itu niat sembahyang ke lidah. Itu bid'ah. Dalalah. Secepat itu kita nak buat, sedangkan sahabat tu yang besar-besar buat kerja. Tu saya kata saya tak minat untuk pergi kepada peringkat nak menyalahkan orang dan sebagainya. Itu mengundang iftirak. Kita berpecah. Bila pecah ini sampai tak masa muka, dah bertengkar. Sebab tu maka saya kata ini kita ambil kitab ini, kita nak baca ni, dan orang ada juga orang tanya saya, Ustaz ada hadis ke yang tu qasad ta'arak ta'in itu masalah. Tak tahu siapa dia yang buat kerja. Kalau kita tak mau usolli ke, tak mau nak belajar, tak apa. Tidak ilmu. Sebab tu maka saya kata saya lebih suka ambil khilaf sahabat itu berlaku daripada awal dah. Zaman Nabi lagi berlaku khilaf, tapi mereka bersatu. Itu pendapat. Lakar rak jadi boleh rak. Kamu ada pandangan, saya ada pandangan. Tapi pandangan kita ni yang kita cakap ni bukan kita punya. Ulama-ulama besar. Dan kitab kita ni confirm Imam Ghazali, Imam Nawawi, Imam Rafi'i, Ramli. Nama dia bawah. Sebab tu maka bila sampai sini saya teringat sebutkan tak apa. So nak usolli. Tak usolli tak apa. Tapi jangan petikaikan orang yang tidak usolli. Jangan kata orang usolli itu bid'ah. Jangan. Hukum itu berat sangat. Takkan kerana tak bolehkah yang dalam hati saya sebut? Dalam hati saya ni tak salahkah saya sebut? Nak berhujah dengan Nabi sebut ke tidak?
banyak benda yang dalam hidup kita ni kita buat yang Nabi tidak buat. Tapi perbuatan itu kena buat. Kalau tak buat, rosak. Contoh yang jelas, kita cakap lama dah. Nabi tidak pernah suruh, tidak ada sebarang hadis yang Nabi suruh kumpul Quran. Sebab tu bila sampai zaman orang hafal Quran itu banyak yang mati, Umar yang nampak, kalau ini berlakulah, terus berlakulah, orang hafal Quran mati ke semua, nak report dekat siapa Quran? Quran tidak pernah dikumpulkan, tak disusun pun. Yang ada dalam hati orang, dalam hati sahabat-sahabat. Maka Umar kata ke Abu Bakar, kamu seorang khalifah, kamu kena kumpul balik Quran itu, susun balik. Sekejap, apa dia kata? Ya Umar, kaifa af'al ma lam yaf'aluhu Rasulullah. Itu sahih, semua orang tahu tu. Hang suruh aku buat apa ni? Aku tak akan buat benda yang Nabi tak pernah buat. Kaifa af'al? Aku nak buat macam mana? Benda lam yaf'aluhu Rasulullah. Tak usah buat. Umar kombin satu hari sampai tak boleh. Umar balik. Besok datang lagi. Dia kata, wallahi khair Abu Bakar. Hang tak fikir kah? Aku mati, kamu mati, sahabat mati. Yang mamah perang tu berapa puluh orang sahabat yang hafal Quran mati ke semua dah. Satu masa pula habis ke semua, mati ke semua ni. Orang belakang nak baca apa? Kaifa afa'al? Aku nak buat macam mana? Nabi tak buat. Balik. Hari ketiga. Dia kombin. Tu nak berkata, syarahallahu sadri kama syarahallahu sadra Umar. 3 hari aku pun tak tidur macam Umar tak tidur. Aku fikir, aku nak buat barang Nabi tak buat ni. Tapi syarahallahu sadri, Allah buka hati aku, dapang aku nampak. Kalau aku tak buat barang ni teruk, maka aku buat. Barang tak ada zaman Nabi. Malah Quran yang menjadi pokok kepada masalah besar hukum, pokok Quran. Berapa kali kita ubah, kita buat daripada tak kumpul kepada kumpul, daripada kumpul kepada letakkan surah-surah tulis dalam Quran. Nabi tak tulis. Mereka yang disimpan di tulang-tulang. Lepas tulis itu pula hantar. Sebab sekarang pula sampai dia buat baris pula lah, buat itulah, buat color lah, buat macam-macam cerita ke semua berlaku itu. Itu perubahan itu pada Quran sahaja. Pada Quran sahaja. Quran yang dibuat apa ni, juzuk amma kita panggilkan dengan Muqaddam tu. Mana pernah ada zaman Nabi tu alif di atas, di bawah, i di depan, u a i u. Tak ada. Kita buat sendiri tu. Kaedah Baghdadiyah itu. Tapi semua orang pakai. Nabi tak buat, sahabat tak buat, kita kena buat yang tu. Datang kaedah baru pula kita pakai. Ada iqra', ada qiraati. Kalau qiraati itu yang dibuat oleh ulama Indonesia, dan iqra' pun iqra' As'ad Humam itu yang apa namanya, yang pertama dibuat oleh ulama. Okey, dibuat kaedah baru yang Nabi tak buat, sahabat tidak buat, semua tak buat, tapi dialah yang telah berjaya mengubahkan status pembacaan Quran yang kaedah Baghdadiyah itu sampai setahun 2 tahun mengaji tak kena huruf lagi pasal kita main hafal alif bata sa jim ha kha dad dia hafal. Kalau suruh patah balik tak boleh, berapa lama tu. Tapi kaedah baru ni dah cepat, dia main a, lepas tu u, i, a, i, u, lepas tu tukar aba, abi, abu. So, kaedah kita yang buat. Tapi Quran, itu saya kata semua ini akan bergantung kepada keperluan. Kalau keperluan demikian, maka kita buat dia sebagai satu benda yang boleh buat. Okey, dan menyebutkan bilang-bilang rakaatnya, menyebutkan adaan atau qadaan, itu yang tambahan. Sebab kita sembahyang ada 2. Kadang kita adaan yang kita tunai. Kalau dah outstanding banyak dan sebagainya tertinggal, dia kena qada, kena sebut qadaan. Mengidafatkan bagi Allah seperti lillahi ta'ala tu. Akhir yang sempurna tu dikatakan usalli fardhu zuhri 4 rakaat ada lillahi ta'ala. Itu sebagai contoh yang dikatakan niat kita pakai. Memang tidak ada ini dalam konteks hadis, tapi dia menolong
Bagi orang yang nak melahirkan dalam hati kepada itu, maka sebutlah. Atau 3 rakaat pada maghrib, atau rakaatain pada subuh. Keduanya, itu yang pertama. Itu kita bercakap tadi dalam soal niat. Keduanya, dia kepada rukun sembahyang takbiratul ihram, maka sebab dinamakan seperti ihram, kerana diharamkan bagi orang yang halal baginya dahulu daripada takbir, daripada segala yang membinasakan sembahyang. Sebab dinamakan takbiratul ihram. Sama dengan kita kerja haji, kita mengingatkan bahawa pakai ihram, kemudian kita niat ihram. Nama itu hajat wa ahramtu bihi. Bila kita katakan wa ahramtu bihi itu, saya haramkan dengannya perkara yang dilarang. Kalau tidak niat boleh buat, tapi kerana niat maka tak boleh buat. Kalau semayang ni jika tak berniat semayang, tak takbir, masih boleh minum, masih boleh jawab telefon. Dah takbir maka haram telefon. Tapi cakap bunyi itu boleh tutup, jangan bergerak lebih lah. Tapi Arab ni dia cincai. Arab cincai tengah semayang, tepi saya ni telefon, ni dekat yang ketiga ni telefon dia, ting ting, salah dia, salah. Dia lah macam cincai dia semayang pun dah mula tu, seperti kata dia Allahu Akbar, tangan bergerak sana bergerak sini. Kadang tak tahu dia ni semayang tak lagi, nampak tak semayang lagi, betul sana betul sini, dia boleh ambil Allah rokok semayang dah. Tak apalah, itu hal-hal nak sambung hal-hal peribadi, tapi kita tak apa. Okay, sebab tu kita ambil contoh ini sebagai pengajaran boleh, tapi kalau saudara sudah agak mateng jawab. Sebab saya peribadinya, saya tak baca usalli. Dah biasa begitu dah. Kita dah fokus Allahu Akbar. Tapi niat saya sebab macam mana. Kadang-kadang saya usalli. Kalau boleh dia, kalau usalli pun dia tak payah sampai orang lain dengar. Ni kadang-kadang tu sembahyang Jumaat. Jumaat tu imam tu. Kita pada bersifat apa ni imam sembahyang Jumaat tu tak boleh, tapi saya gelak seorang. Ya usolli fardal jumu'ati raka'ataini imaman adaan lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Satu adaan tunai. Jumaat ada qada. Dia tak sedar. Tak boleh, tapi orang bersoal. Pasal buat adaan, dia memang bukan jenis adaan qadaan. Tak macam sembahyang biasa ni ada qadaan. Haji ada qadaan. Tak, kalau sembahyang Jumaat tak ada qadaan. Ataupun sembahyang raya, usolli sunnat aidil fitr raka'ataini adaan Allah Taala. Ada qada ke sembahyang? Orang boleh soal kan. Tapi saya nak sebut lagi sekali. Ya, sunat usolli, tapi elak jangan dijaharkan. Tidak menimbul masalah. Tak buat pun tak apa. Senang. Buat pun tak apa. Dia ampihi mutasa', dia benar luar. Saya duduk lama duduk study buat fiqh ni, saya tu kenal sungguh orang dulu. Sebab tu Imam Syafi'i dia boleh pergi mengaji di belakang Imam Malik tu. Tak apa. Dia khilaf banyak dengan Imam Malik. Dia hujah dia lebih kuat Imam Malik. Malik kata sudah hang pergi buka kedai lain. Hang pergi buka kedai lain. Maksudnya hang pergi buat sendirilah, hang betul sendiri. Ya. Jangan lupa Imam Hanbali pun dia belajar atau dia ambil daripada Imam Syafi'i. Imam Hanbali memang dia seorang muhaddis. Dah, dia boleh mengaji, dia boleh belajar, lepas tu dia boleh berpisah, bila jadi berpisah jadi mazhab, memanglah mazhab Syafi'i banyak ambil Malik ambil mazhab Syafi'i. So ulama semua masing-masing punya pandangan luas, tapi mereka tidak pernah bergaduh.
Kita bergaduh sebab kita gunakan tadi tu. Bid'ah tu kita gunakan menyebabkan kita berpecah. Tak boleh. Bagi ruang. Bila balik ialah khilafiyah macam talqin, macam kenuri tahlil, baca yasin malam Jumaat, jamaah, zikir amal ramai. Dia khilaf. Ulama-ulama besar buat. Ada hujah yang cukup. Tapi tak apalah, kita orang awam. Saya orang awam. Kita buat, tapi penting. Menjaga perpaduan amat penting dalam Islam. Kalau sampai kita bermasam muka, bergaduh, marah, kan dituduh kita dan sebagainya, kita marah, kalau kita mati pada ketika itu, kita dalam kataan qati'ur rahim. Kita putus satu rahim tu, kerana kita marah tu. Nabi katakan, tidak boleh orang Islam ini berpaling muka dan kawan dia kerana marah lebih 3 hari. Mesti baik balik. Kalau tidak, la yadkhulul jannata qati'un. Tidak masuk syurga orang yang mati dalam keadaan dia terputus silaturahim. Itu yang saya tekan sangat banyak. Okey. Kerana dia bagi orang yang halal bagi dahulu daripada takbir, daripada segala membinasakan sembahyang. Apa yang batalkan sembahyang tak boleh buat dah. Dan tentulah lafaz takbir atas orang yang kuasa bertutur dengan dia. Nundai di ujung sana, nundai ujung sini pula. Bacaan dia lafaz takbir atas tadi itu, soal itu, dia orang yang kuasa bertutur dengan dia, yang macam orang reti Arab, yang kita dah belajar dah, barulah kita boleh kata usalli fardal jumu'ati raka'ataini dan sebagainya. Tapi macam saudari kita tadi tu yang baru Islam nak mengajak yang ni, hang tak boleh semayang, kan kena hafal ni dulu. Oh, memang masyakkah, memang berat. Atau kita yang lama pun tak boleh baca, tak boleh. Tapi yang boleh tutur, maka dia sunat tutur dengan dia. Lafaz Allahu Akbar dengan dimulai dengan Allah daripada akbarnya, dan wajib disertakan niat itu, yakni qasad, ta'arad dan ta'yin pada sembahyang fardu, atau qasad dan ta'yin pada sembahyang sunat. Ulang baiklah. Yang mempunyai waktu dan sebab, atau qasad hendak sembahyang juga pada sunat mutlak dengan awal takbirnya, iaitu alif pada A Allah tu, alif pada A Allah, kekalkan dia hingga ra tu ujung tu, pada mula Allahu Akbar, mula dengan A tu Allahu Akbar, ra yang akhir. Dalam itulah niat tadi diperumkan. Maka adalah itu dipanggil muqaranah. Itu ada 3 nama. Ini makin payah nampak. Aku sembahyang lama senang tak macam ni makin mengaji. Tentang ilmu ni sebenarnya. Kalau kita tak mengaji, kita rasa alim. Semua tahu. Bila kita mengaji saja, Allah punya makin luas, makin dalam. Maka ada nama, pening kepala. Itulah ilmu. Sebab tu orang mengaji itu seronok. Dia gali. Semakin luas. Tapi saya sebut, jangan terikat. Kita ambil ilmu tak terikat. Maknanya sudah kata banyak beruang yang boleh pergi. Apa yang... Okey, satu poin lagi. Zaman Imam Malik juga. Imam Malik. Khilaf ulama hebat. Yang khilaf itu bukan macam rupa macam saya ni kita daki mereka pun tak ada. Yang besar-besar ni khilaf. Waktu khalifah yang besar ketika itu, Khalifah Harun Ar-Rashid. Harun, nama bagus itu. So Harun Rashid ini dia ulama, khalifah, dia alim, dia muttaqin, dia wara', dia memang Khalifah Harun Rashid ni. Dia tengok rakyat dia memang khilaf ni teruk dah. Dia cuba nak kumpulkan mereka balik. Bagus idea. Nak satukan, jangan bergaduh. Dia tahu yang paling alim ketika itu, yang paling baik pada ketika itu adalah Imam Malik bin Anas. Tokoh Maliki lah, mazhab Maliki. Dia panggil Imam Malik ke istana. Dia brief, dia paksa. Aku nak, dia katakan, dawin lana kitaban au kutuban. Hang kena buat satu kitab
ijma' fi, kamu masuk dalam tu, jangan buat yang terlampau ketat hukum macam yang diketatkan oleh Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar terkenal yang cukup mutasyadid, yang baik. Jangan longgak macam Ibnu Mas'ud. So longgak. Ambil tengah-tengah. Kamu sebut dengan nyata jelas, aku nak tulis kitab itu beberapa naskah, aku akan hantarkan ke semua negeri yang aku takluk, Islam takluk, aku akan wajibkan mereka refer masalah kepada kitab kamu saja. Yang kamu buat itu kitab Muwatta Imam Malik. Jangan khilaf. Balik kepada kamu. Balik kitab kamu. Yang sonok tu apa dia jawab? Dia panjang tu, surat tu. Dia jawab, dia buat dengan surat pula. Tapi akhir dia kata, ya Amirul Mukminin, inna ashab Rasulillah qad ikhtalafu fil amsar. Kullun yatba' ma sahha 'indah. Fala tu'akhidhun nasa ala ra'yin wahid. An-nasu ahrar. Kesimpulan kata, wahai Amirul Mukminin, sahabat-sahabat Nabi sebelum aku ni, mereka telah pergi pindah kata-kata negeri dah, negeri Islam bil amsar, kata-kata capital dah. Dan mereka bawa ilmu yang cukup dalam. Apalah ada pada aku tu, ilmu mereka telah tersebar ke semua dah, ke semua orang yang mendengar mereka, mereka yakin itu betul, dia ikut masalah indah. Jangan kamu paksakan orang satu pendapat aku sahaja. Biarlah Islam itu luas, diluaskan, jangan disalahkan. Itu orang yang faham. Dia tak mau ada yang nama dia pegang, paksa. Tak boleh paksa. Biar dia mengaji apa yang sah, dia maka dia ikutlah. Maka sama-sama sini. Yang ini kita bentangkan ini, itu satu daripada baris-baris hukum yang kita nampak. Maka atau qasad hendak sembahyang juga pada sunat mutlak dengan awal takbirnya itu alif pada Allah, kekalkan dia hingga ra pada akbar, maka adalah muqaranah, itu dinamakan muqaranah kamaliyah. Muqaranah itu maknanya kita nak team up. Muqaranah kita nak samakan antara niat tadi yang dimasuk dalam Allahu Akbar, combinekan kedua-dua tu, muqaranah. Bagi dia dua-dua tu 2 in 1. Okey. Aku senang faham sikit. 2 in 1. Kalau dapat kita masukkan daripada Allahu Akbar tadi itu, usalli fardal isya'i arba'a raka'atin lillahi ta'ala, masuk daripada habis habis niat dalam tu, itu muqaranah kamaliyah. Itu yang paling sempurna. Iaitu menghadir yang tersebut itu pada qasad, pada niat dan ta'arad dan ta'yin, pada fardu dihadir pada hatinya, ketikanya pada alif Allah, kekalkan hingga kepada akbar. Nah, itu tak apalah, yang penting nak fahamkan bahawa niat kesemua tadi itu dia kena muqaranah, kena masuk bersama 2 in 1 dalam Allahu Akbar. Dalam tu masuk tadi aku semayang fardu zuhur 4 rakaat, makmum itu berimam Allah Ta'ala, masuk semua dalam tu. Jangan sampai Allahu Akbar baru dekat fardu baru, yang baki itu baru sambung niat kemudian tapi takbir dah beda. Itu dia tidak kamal, tak sempurna. Yang kamal dalam Allahu Akbar itu masuk. Itu yang pertama. Yang kedua ada muqaranah urfiyah. Muqaranah urfiyah ni juga muqaranah juga, tu yang one juga, tapi secara kebiasaan, cara uruf, cara adat kebiasaan. Apa dia? Iaitu menghadirkan niat yang tersebut dalam takbirnya. Jikalau hadir niat itu bersatu suku daripada takbir, sama ada pada Allah atau pada akbar, atau dikatakan menghadir pada satu suku daripada takbir itu, memadarlah. Maksudnya dia tidak niat daripada Allahu Akbar tapi tanpa ujung dan niat, ataupun pada Allah saja pun masuk semua dah, akbar ujung tu tak ada niat dah, itu pun boleh. Tapi nama dia itu dipanggil muqaranah, itu urfiyah.
atau membuangkan ijtihadnya. Sekiranya jangan lupa dan lalai daripada mengingatkan niat tatkala mengata Allahu Akbar. Yang penting sekali jangan lupa. Dia sebut Allah itulah tempat kita mulai niat, itu yang penting. Itu pun dinamakan juga muqaranah urfiyah. Sahlah sembahyangnya pada orang yang awam, yang banyak ini. Kata Syekh itu Bajarmi Al-Khatib. Bajarmi pengarang kitab fiqh yang besar. Bermula muqaranah urfiyah bahawa diserta yang diistihdarkan, yang dihadirkan, yang wajib dengan suatu suku daripada takbir, dan yang wajib istihdar itu iaitu qasadnya dan ta'arad dan ta'yin pada satu suku daripada suku yang takbir, seperti barang yang ditakrirkan oleh Syekh Kamul Hanafi, daripada Syekh Al-Hulaifi, daripada Syekh Mansur, daripada Syekh Shubri, Syekh Ramli. So, diambil yang muqaranah urfiyah tadi itu. Di mana-mana suku kata Allah saja itu satu suku kata, akbar satu suku kata. So, Allahu ak saja baru ni habis dah. Bar tak ada apa. Tak apa, boleh. Tak ada masalah. Tapi itu dinamakan dia dengan muqaranah urfiyah. Itu ulama besar yang bagi pendapat. Itu dua. Yang ketiga, muqaranah tauzi'iyah. Segi terminologi itu, yang pertama tadi 2 in 1 kamaliyah yang sempurna. Yang kedua tu urfiyah, dia tak sempurna, tapi pada adat yang pakai boleh tak? Tak betul lah. Boleh. Yang ketiga tu muqaranah juga, tapi tauzi'iyah. Tauzi'iyah itu maknanya dia dihampar-hamparkan, dibagi-bahagikan. Tengok apa dia kata apa? Iaitu mensuku-suku akan suku niat. Macam Negeri Sembilan buat main suku-suku ni. Masuk suku itu tak berkenan ni. Mensuku-suku maknanya separation. Suku-suku akan suku niat pada suku takbir, iaitu dimuqaranahkan qazat pada Allah dan pada hu dan ta'yin pada akbar, maka dinamakan tauzi'iyah. Kerana menghamparkan, membahagi-bahagikan suku niat pada suku takbir, maka adalah ini dipanggilkan tiada memadai pada niat dengan muwafaqah ulama padanya. Kesalahan yang dahulu surah. Yang pertama, ittifaq bagi orang yang kuasa dan yang membawakan was-was, maka hendaklah diamalkan muqaranah urfiyah yang muktamad oleh Imam Nawawi, Imam Ghazali, yang lain daripada keduanya. Maka jika lemah ia daripada takbir dengan bahasa Arab, dan diterjemahkan dengan bahasa dirinya, dan wajib ia belajar jika ia dapat itikat tu. Jadi maksudnya yang duk bincang ni ialah ulama besar pada mereka. Bila sebut Nawawi, bila sebut Imam Ghazali, itu orang besar. Tapi yang penting pada mereka ini bahawa niat itu semua sama. Niat sembahyang itu dia mesti berlaku lepas daripada qasdu syai'in muqtadidan bi fi'li. Kita qasad, kita niat melakukan sesuatu ibadat itu yang diikuti dengan perbuatan. Dalam sembahyang hendaklah niat itu berlaku dalam masa Allahu Akbar. Awal pun tak apa, tengah-tengah pun tak apa, akhir tak apa. Tapi jika diberikan semua cukup, dalam itulah juga, jangan panjang sangat. Jangan sampai Allahu Akbar. Itu satu penyakit. Macam hu tu dalam bercampur dalam akbar. Allahu Akbar. Dan Allahu baru akbar. Itulah tempat niat. Itulah tempat yang kita cuba nak berikan gambaran yang untuk kata sama ini orang kampung yang belajar qasad di mana, ta'arad di mana, ta'yin di mana tu tuan-tuan tak ada. Dia terdedahkan dah. Tu tempat dia. Tak ingat istilah tu pun nak ingat macam mana tu. Kadang tak bernampak pun. Qasad, ta'arad, ta'yin, qasad, ta'arad, ta'yin. Tak apa, lupa istilah pun tidak mengapa. Kita bukan nak paisah. Yang pentingnya kita faham pendedahan dalam kitab-kitab yang muktabar macam ni. Tu tempat kita berniat. Okey. Dan ketiga, rukun yang ketiga. Rukun yang ketiga, sembahyang qiyam, yakni berdiri daripada sembahyang fardu
Sebab diguna, tengok bila takbir kitab ni dia ambil kira ke semua tu. Dia gunakan perkataan rukun sembahyang qiyam, yang ini berdiri pada sembahyang fardu. Sebab sembahyang sunat boleh duduk. Nabi sembahyang sunat banyak kali duduk. Duduk bukan kerana uzur, boleh sebab dia sunat. Sunnah memang berlaku demikian, tapi yang sempurna memang kita berdiri tegak, dan nama dia berdiri qiyam. Tapi kalau kita sembahyang sunat, maka boleh kita duduk. Dan disyaratkan dengan dibetulkan tulang belakang. Maksud dia, tulang belakang memang tak betul. Mana ada orang tulang belakang tegak macam ni, dia mesti bengkok punya lah. Maksud dia, bilakah kita katakan macam intention dia tegak, kita tegak tapi tulang belakang bengkok. Maksud dia bahawa berdiri tegak itu ditakrifkan dengan macam tulang belakang kita betul. Maksud berdiri betul lah, dengan betulkan tulang belakang. Dan jikalau dengan bersandar sekalipun, kalau nak betul itu kena bersandar. Boleh bersandar, maknanya bagi orang yang uzur lah, tapi dia kena betul juga. Mungkin orang tu dia memang sengit ada, memang dia sengit, mungkin kaki dia kena potong sekerat dan sebagainya, biasa dia berdiri sengit. Bila semayang dia betul, dia tak boleh betul belakang tepi dinding, apa tepi dinding. Tapi kalau orang yang boleh berdiri betul tapi sengaja pergi tepi dinding nak menyengeng, dia tak boleh. Walaupun disengah kata makruh tu, tapi dia tak boleh. Dia tidak memenuhi kehendak rukun yang nama dia berdiri betul. Orang uzur tak apa, berdiri tepi boleh asalkan betul. Kalau orang yang memang dia betul dah, maka jangan pergi duduk menyengeng tepi. Macam semayang tarawih je, letih terlampau, oh pakai pesanak kat kawan ya. Baru 10 rakaat dah letih dah. Okey. Jikalau dengan bersandar sekalipun, maka jika berdiri cenderung sekira-kira tiada dinamakan berdiri, tiada sah. Tadi kan, kalau kita berdiri itu kita condong juga. Kalau orang tengok itu tak betul itu, dia ada jenis sambil lewa ke ataupun kaki macam mana, asalkan tak betul. Bila nampak tak betul saja, dia sampai hukum tidak sah sembahyangnya. Sebab rukun dia berdiri betul. Kalau rukun dia yang ketiga berdiri, tak apa, tak betul pun tak apa. Berdiri betul tu rukun. Maka jangan ni halusi lah. Dan jika lemah ia daripada berdiri, very weak, ataupun ada problem, tak boleh berdiri betul, sekiranya masyakkah maknanya susah, ia menghilangkan khusyuknya, sah ia sembahyangnya. Kalau tak boleh betul, maka boleh tak apa. Sebab kita ambil daripada kaedah sembahyang ini, balik kepada kaedah asal, idza amartukum bi amrin fa'tu bihi mastata'tum. Bila aku, Nabi kata, telah perintahkan kamu melakukan suatu ibadat, maka buatlah sekadar yang kamu berdaya. Aku tak boleh sembahyang sambil berdiri, duduk atas kursi, tak apa. Kursi tak boleh, maka duduk bawah. Tidur boleh, baring boleh dan sebagainya. Dah faham saya tu. Sebab dia katakan bahawa, maka kalau jika tak boleh juga kerana susah, masyakkah dan sebagainya, maka dia boleh buat. Sekali dia boleh, maka sah sembahyangnya. Serta duduk boleh. Jika lemah duduk, hendaklah ia berguling. Guling makna lain. Kita kertilah cakap tu. Guling pada kita tu yang musik-musik tu. Itu berguling, maksudnya berbaring tu. Baring atas jambih lah aiman, pakai atas lambung ni. Atas lambung kanan ni boleh. Tegak pun boleh. Itu maksudnya boleh dengan berguling, itu dengan rusuk lah. Atau di atas lambung kanan. Sebab ni lambung kan. Ni panggil lambung. Orang tidur macam yang kita letak orang jenazah dalam kubur.
Maka hukum dia diletak atas lambungnya yang kanan. Saya ingat dulu sekali di kubur kat rumah saya dulu, dikebumikan satu mayat. Saya kecil-kecil tapi kita ingat pada peristiwa tu. Lepas kebumi mayat, datanglah Tok Guru. Tok Guru ni memang hebat. Tok Guru pondok itu suruh baca talqin. Dia tak ada masa pondok kebumikan tu. Siap, panggil dia. Rumah dia tak jawab. Datang Nepi. Apa soalan lain? Aku nak balik. Boleh macam bunyi. Tu orang pergi pujuk dia. Kenapa Tok Guru? Apa soalan lain lah. Aku tak boleh. Dia nak tahu kenapa yang tak boleh ni mengapa suruh orang lain. Pujuk akhirnya tu Allah Ta'ala cakap dia. Dia kata, aku boleh baca dengan syarat kena korek balik. Aku tak mau kamu korek balik. Jadi aku tak mau. Pasal apa? Nak baca apa? Banyak terentang dalam masjid, dalam liang lahat tu. Terentang. Tahu tak terentang? Jadi mayat lambung kanan ni dia memang mengiring begitu, kepala di sana, kalau di sini kepala sana lah, lambung kanan. Jadi orang nak pastikan betul kan ni? Korek. Masya Allah, terentang sungguh. Betulkan balik lambung kanan, balik mengadap dia balik. Dia panggil dia. Dia mai. Dia baca. Allah tunjuk sampai begitu pada orang alim. Lepas tu dia katakan bahawa sebab tu bila guna dalam semayang tu kita boleh semayang macam mana orang yang bila kita mati nanti dimasuk dalam liang lahat, kita duduk dalam keadaan berbaring, dalam lambung kanan kita di bawah, lambung kiri di atas, muka menghadap kiblat. Itu dia katakan bahawa semayang boleh buat tu dengan dikatakan dengan berguling atas lambung kanan. Berguling lambung kanan macam mana? Berbaring atas lambung kanan tu. Itu afdal daripada lambung kiri. Kiri pun boleh, tapi kanan afdal. Dan jika lemah ia tak boleh, maka sembahyang dengan melentang di atas belakangnya, maka mengisyarat dengan kepalanya. Kepala, kalau kita sembahyang melentang, kalau kita nak rokok, kepala tunduk sikit, yang tidak angkat balik. Sujud lebih rendah daripada rokok tadi ni, kepalanya. Dan jika lemah ia tak boleh juga, dengan kepala tak boleh dah. Jadi itu maka dengan kelopak matanya. Ni mana ada kita boleh buat betul tu. Sesema sikit pun tak sembahyang dah. Aku uzur, dia kata. Belum demam teruk-teruk ni sampai dia cuba nak terang sampai kepada sembahyang lambung kanan boleh afdal, jika tidak lambung kiri. Kalau tak boleh sembahyang dengan kelopak mata. Jika lemah tak boleh, mata pun tak boleh, tak boleh buka pun mata pun. Maka dengan melakukan rupanya sembahyang dengan hatinya. Hati sembahyang. Yang ni kita boleh buat. Saya pernah buat sekali bila saya kena operation dalam ICU dengan keadaan wire dan sebagainya. Tahu masuk waktu. Apa nak buat? Wuduk pun tak boleh ambil dan sebagainya. Maka memanglah kita semayang itu dipanggil menghormati waktu. Ini kita ambil hati semayang sampai habis semayang. Tapi itu semayang sekadar menghormati waktu kerana kita darah masih banyak. Duduk keluar darah, wire dan sebagainya, dan tak boleh. Tak apa, tapi kita ada
boleh sampai keluar mata, boleh sampai dengan hatinya. Maka tiada gugur sembahyang selama ada akalnya. Bagi akal ada. Sebab sembahyang itu dia wajib atas mukallaf. Mukallaf itu orang yang cukup sifat akal dia, kesedaran dia, bukan orang gila, bukan orang maktuh, bukan orang bodoh dah. Dia ada akal, dia wajib. Yang ni saya rasa yang jadi masalah besar kita ni bawah. Bila kita masyarakat kita, keluarga kita, auzubillah, minta Allah kan, sampai ke peringkat memang sakit macam orang lumpuh tu. Memang bukannya sehari dua, bertahun-tahun lumpuh. So dia semakin hari semakin dekat dengan Allah Ta'ala, semakin dekat, tapi dia tak sembahyang. Keluarga pun tak tolong dan dia pun tidak insist nak sembahyang, macam di hospital. Sepatutnya semakin dekat kita Allah Ta'ala ni, semakin banyak kewajipan agama kita buat, khasnya sembahyang jadi asas. Kita tak boleh buat cakap yang boleh lah, sampai dengan mata, dengan hati pun boleh kita buat. Pasal apa? Kita nak kembali ni, nak kembali dalam keadaan su'ul khatimah ataupun husnul khatimah di sampai sini. Maka tidak gugur sembahyang sama ada akalnya. Keempatnya